Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mastanna bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, muslimin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kesempatan yang Allah Taala beri kepada kita pada malam ini. Kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Taala anugerahkan kepada kita. Maka atas nikmat-nikmat itulah tuan-tuan, Allah pertemukan, Allah izinkan kita untuk bertemu pada malam ini dalam satu program majlis ilmu yang telah kita susun. Walaupun sebenarnya ataupun giliran saya semalam tak dapat hadir tuan-tuan sebab mungkin kesilapan silap cari jalan. Sebab kemarin waktu pukul 6.30 masih berada di Sungai Petani, kan sampai dekat jalan depan, orang panggil apa, dekat jalan baru buat kat betul dekat Shell tu, nampak zamah sikit. Dia punya jalan orang panggil apa, sesak sikit jalan. Kemudian memang jalan tu sesak sikit lah tuan-tuan. Sampai di rumah tepat pukul 7.45. Bila 7.45 dia tak mesej kat Cikgu Zul tak boleh hadir. Rupa-rupanya bila tengok berita pukul 8, orang terpa masuk Shell dengan Petronas. Patutlah kita jadi mangsa, jadi apa orang panggil tak tahu apa kan. Rugi lah, kita pun habis mengajar majlis malam ni beratok, makin beratok kat Petronas kita, Shell kita. Begitu punya queue ni tak agak pilih. Esoklah, rezeki esoklah, kata kita pun minyak apa, kerana malam ni tak ada rezeki. So semalam itulah tuan-tuan, gelaklah seorang-seorang tu. Kalau tahu dah awal tu, beratok awal-awal, dia tahu pukul 8 baru tahu. Sebab macam mana tuan-tuan, itulah mihnah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, hari ini atas keizinan Allah kita diizinkan juga berjumpa. Kan sahabat kita tak dapat hadir, Cikgu Zul minta saya menggantikan qadha semalam. Qadha semalam dia kata tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bersyukur kerana kita masih lagi diberikan keizinan untuk berada dalam majlis ilmu setelah kita berhenti hampir sebulan. Dalam bulan Ramadan kita berhenti sebulan untuk membaca ataupun untuk berkuliah berkaitan dengan hadis yang kita bincang ini. Jadi kita jumpa lagi untuk menyambung kembali tuan-tuan, untuk kita menyambung kembali, melihat, mengkaji, menganalisis, seterusnya kita mengambil iktibar daripada hadis-hadis Nabi tentang cerita peristiwa akhir zaman. Tuan-tuan, satu hadis, satu karangan, satu himpunan hadis-hadis berkaitan dengan peristiwa akhir zaman ini tuan-tuan. Kalau kita baca hadis ini, ada banyak susunan tuan-tuan yang kita baca karangan bernama Ustaz Fahmi Zamzam ini tuan-tuan. Ada yang disebut oleh Nabi tentang hal-hal yang berlaku akhir zaman itu dah berlaku, dan ada yang belum berlaku lagi tuan-tuan. Tapi bunga-bunga berlakunya itu dah ada. Jadi hadis yang menceritakan tentang akhir zaman ini tuan-tuan, bukanlah sekadar untuk kita mengtiakan nak buat macam mana akhir zaman kan, nak buat macam mana kan. Tak. Soal jadi itu hak Allah Subhanahu wa taala, tetapi
hadis-hadis ini sebenarnya menjadi iktibar, menjadi pengajaran. Pasal apa jadi macam tu, kenapa jadi lagu tu, sebab pasti ada sebab-sebabnya. Justru itu tuan-tuan, sebagai orang panggil apa, kita yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala keupayaan berfikir, afidah yang Allah Taala bagi dekat kita tuan-tuan, mana yang kita boleh ambil sebagai iktibar, supaya jangan jadi ataupun jangan tergolong dalam golongan-golongan yang disebutkan dalam hadis-hadis ini tuan-tuan. Kita dah bincang banyak dalam hadis, dan dalam catatan saya ni kita dah bincang 17 peristiwa akhir zaman. Hadis tentang peristiwa akhir zaman tuan-tuan. Wallahu a'lam, tuan-tuan ingat ke tidak? Tuan-tuan ingat ke tidak 17 yang telah kita bincangkan dahulu? Tuan-tuan ingat, alhamdulillah. Kita kadang-kadang bila orang sebut balik, kita teringat balik. Itu yang katakan peringatan tadi itu. Bila kita nak habaq kata benda tu dah ada dalam pengetahuan kita, kan? Cuma terkadang-kadang tuan-tuan adalah orang panggil apa, nak bagi ingatan itu menjadi kuat, menjadi lebih kuat dalam ingatan kita tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dapat memiliki hadis atau peristiwa karangan buku-buku karangan Ustaz Fahmi Zamzam ini tuan-tuan, itulah terbaik. Paling tidak pun tuan-tuan, bila kita duduk saja-saja, kita baca balik, kita tengok balik, kita perhati balik hadis-hadis ini tuan-tuan, kadang-kadang timbul keinsafan kalau kita baca tuan-tuan, kan? Lepas tu kita dengar pula, tahun ni kuliah berkaitan dengan ini, kita dengar, kita ambil iktibarnya tuan-tuan. Itulah sebenarnya yang nak jadi kita punya landasan hidup kita ni tuan-tuan, atas landasan ihdinas siratal mustaqim tu tuan-tuan. InsyaAllah itu yang kita harapkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita nak tengok hadis yang ke-18. Saya tak pastilah sama saya baca ada lagi, wallahu alam, tapi tak ada lagi lah catatan dalam catatan Taman Serai Wangi, Taman Serai Setia dalam ni. Ya, ada Taman Legenda 21/5/2012. 2012 hari tu tuan-tuan. Taman Legenda pun saya baca buku ni juga mula daripada tahun 2010, tak habis lagi. Nah, habaq kata kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang tak boleh pergi bulan tu, bulan depan baru jenguk, baru nampak muka. Kadang-kadang satu hadis ambil 3 bulan. Tu dia bukan panjang lebar, tapi tak ada nak main. Maklumlah tuan-tuan, sibuk kan, paklong tak apalah, apa nama basuh tak apalah, dia pencen. Kita tak pencen lagi ni lagu tu lah. Tak tahu tu. Pencen lagi sibuk tak apa basuh kan. Tapi sibuk kita pun tuan-tuan, pandai-pandailah kita membahagikan masa. Inilah ruang dan peluang ruang yang prime time yang Allah Taala bagi dekat kita selepas maghrib. Kita isi dengan macam-macam ni tuan-tuan. Tak apalah tuan-tuan, tak ada buku tuan-tuan, main tadah telinga, main dengar pun tu satu rahmat sebenarnya. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin tentu. Tuan-tuan, Nabi pun diarahkan fazakir innama anta muzakkir. Fazakir, Nabi diarahkan oleh Allah supaya berikan peringatan ya Muhammad, kerana sesungguhnya kamu adalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, tapi kamu bukan boleh mengubah. Nabi pun tak boleh mengubah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ubah-ubah tu tuan-tuan, hak Allah Subhanahu Wa Taala. Beri hidayah tu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kita dengar tazkirah, kita mengambil iktibar itu tuan-tuan, kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat iktibarnya. Jadi tuan-tuan, hadis yang ke-18, hadis yang diberi tajuk akhir zaman orang meminum khamar dan menamakannya bukan khamar. Khamar ni apa dia tuan-tuan? Bukan kurma. Khamar ini adalah yang disebut dalam hadis ni, khamar ini adalah arak. Rupanya Nabi kata di akhir zaman nanti, di hujung-hujung dunia nanti, akhir zaman nanti, orang minum arak tapi tak sebut arak, dia tukar nama lain. Kalau kita tengok tukar nama ni tuan-tuan, bukan berlaku hari ni, dah lama dah. Saya ingat masa saya duduk di Sarawak dulu, orang-orang budak-budak sekolah makan
Tambah Cikgu Zul yang ni apa? Ayat-ayat tapai tu panggil apa? Lupa. Bukan tua. Dia panggil nama satu istilah, dia panggil ayat tu memang tak sebut Arab lah. Contoh dia sebut ayat langkau apa benda tu, Sarawak tu, budak-budak Melayu. Hak tu minuman ayat tapai tu orang Iban selalu minum. Tapi minuman orang Iban yang duk minum banyaknya adalah anak-anak kita, menyegarkan badan. Macam tu juga tuan-tuan, hari ni di kampung-kampung, termasuklah kampung saya tuan-tuan, ayat apa? Ayat dalam ketuk Allahu Akbar tuan-tuan. Sorry lah, bukan nak kata nak sentuh siapa-siapa tuan-tuan. Di kampung saya tu, tuan-tuan jom tapi tengok satu, saya rasa 3 lebih daripada serelung dia tanam dengan ketum tu tuan-tuan, pagar hijau keliling, spotlight empat penyuruh. Bawa curi kan, orang curi dia pasang 4 penyuruh tuan-tuan. Allahu Akbar, ayat dalam ketum. Tapi dia kata dia tanam, dia jual ni ya. Orang lain beli itulah. Bila beli tu tuan-tuan, dia salah gunakan. Kira yang satu kedai tu kat simpang tu tuan-tuan, dia duk jual ayat dalam ketum tu, kira jadi orang kaya lah. Jadi orang kaya hasil daripada jualan daun ketum. Bukan jualan daun ketum, jualan ayat daun ketum. Tokek hak tanam tak kaya lagi. Lalu rumah nampak rumah tu macam tu buat daripada dulu kan. Rumah pun tak terang mana lah kan. Tapi tokek hak jual ayat ni tak tahu dia ambil tak mana, wallahu alam. Ayat daun ketum kononnya nak menyegarkan badan. Tapi orang tua-tua dulu pun memang duk makan ayam tu pun, duk makan daun tu pun, duk umpak daun, tak larat je umpak daun tu makanlah. Orang kata kan, orang tua-tua dulu dah tak tahu dapat tu betul ke tidak kan. Tapi kampung saya memang, saya bisa tengok daun tu kering-kering kadang-kadang. Ada palung depan rumah saya tu kadang-kadang ambil daun kering tu yang makan. Kan tak ada apa pun. Memang menyegarkan dia kata. Tapi yang duk jadi masalahnya anak-anak kita kan, dia campur anu sikit, dia buat ni sikit, dia campur anu sikit, tidak takkik dia kata. Dia campur anu. Pokoknya Nabi dah sebut 1400 tahun dulu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik an Abi Malik Al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashribanna nasun min ummati. Sesungguhnya Nabi kata akan ada sebahagian daripada umatku nanti, min ummati al-qamru, mereka akan minum arak, yustamunaha bighairi ismuha, mereka minum khamar, minum arak, dan mereka menamakannya dengan jenama lain, dengan nama lain. Sebut arak, kita ni sebut arak sensitif. Tapi kalau sebut lain pada arak tu boleh gagah. Root beer apa? Saya ingat saya dulu bila orang buat root beer tu tak boleh makan kan. Pasal perkataan beer tu kan. Root beer. Orang kata lah dia root beer ni ayam biasa je dah kata. Istilah root beer kadang-kadang istilah-istilah itu. Kemudian Nabi kata lagi, dahlah mereka minum menamakannya dengan nama yang lain, bi ghairi ismuha, yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azifi wal mughanniyati. Mereka minum sambil dialun-alunkan dengan bunyi muzik dan suara artis-artis. Bukan takat minum tuan-tuan, tapi bila minum tu, minum je, dia tak minum tempat-tempat ni kan. Tapi bila minum ada iringan-iringan diiringkan dengan muzik, dengan dia kata dengan lenggokkan merdu artis-artis. Jadi tuan-tuan, dua benda ni. Satu, arak bukan nama arak, dan yang kedua nyanyian-nyanyian. Nabi kata dah 1400 tahun dulu ni, nyanyian-nyanyian ini memang akan menjadi jadi orang akhir zaman tu dia akan jadi, kita dah dianggap tak ada apa-apa lagi dah. Kan? Sedangkan kalau kita melihat nyanyian-nyanyian itulah satu antara, bukan nak kata ni kan, satu daripada
wadah ataupun cara yang digunakan oleh orang nak memusnahkan ataupun nak melalaikan orang Islam ini dengan cara itu. Tuan-tuan tengok dengan apa nama antaranya disebut 3F filem, fun, muzik tuan-tuan, masukkan ke dalam apa nama negara umat Islam ini dengan muzik, dengan seni-seni dan sebagainya tuan-tuan. Kita tengok kita hari ini pun kalau dalam TV kita pun apa kurangnya, daripada yang tua-tua sampai yang lebih budak-budak, budak-budak dengan idola kecilnya. Kita pun syok tengok cewas. Bukan syok tengok tu, bukan pasal apa, tengok pasal kesungguhan mereka mengasuh budak tu sampai tahap tu, kreatifnya. Tuan-tuan, nak lawan balik hal tu, ada anak-anakku, adik-adikku, kita nampakkan anak-anakku boleh menghafal Quran apa semua, tapi hak boleh menghafal Quran, tengoklah boleh menghafal Quran, diasuh cara menghafal Quran, boleh menghafal Quran, diasuh dengan cara muziklah dia. Jadilah dia bintang idola kecil. Untuk orang remaja-remaja ni, untuk lapis-lapis yang remaja pula apa dia tuan-tuan, kita tengok dengan bintang mencari bintangnya, tuan-tuan, bintang mencari bintang. Untuk lapis-lapis paksu pun ada. Suara emas, bukan suara klasik, suara emas. Tuan-tuan, nak habaq kata tak dilupakan. Tak dilupakan. Orang generasi yang umur 60-an, 70-an pun tak dilupakan. Itu dia. Satu hari tu lepas kata makcik yang nyanyi tu pun wallahualam, saya tak ada Astro, tapi petang tu ada dalam Astro. Merajuk kat Astro ni, dulu pasang Astro keling anak-anak pasal ceria. Keling anak-anak kan. Jadi tuan-tuan, dua benda tu Nabi sebut 1400 tahun dulu. Kemudian tu Nabi kata lagi, yahsifullahu bihimul arda, Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi. Kerana keasyikan mereka minum arak yang minum sampai keterlaluan, sampai lupa dunia, memang arak sampai lupa dunia pun. Hiburan yang melampau tuan-tuan, sehingga akan sampai, dia kata sampai tahap yang cukup kronik, lupa kepada tanggungjawab dan sebagainya. Allah kata, Nabi kata, yahsifullahu bihimul arda, Allah akan turunkan bala kepada golongan-golongan ini. Tapi yang akan kena bala ni bukan golongan tu je, tempat yang Allah Ta'ala turunkan bala itu semua kena. Orang baik pun kena, orang hak yang buat pun kena. Sebab tu kita kata kita selamatlah ustaz, kita alhamdulillah, anak kita selamat ustaz, kita selamat, anak kita okey ustaz, tak kacau, tak buat benda-benda ni. Anak orang ustaz oi. Tuan-tuan, ni bila Allah Ta'ala hantar bala mai, yang kena bala bukan satu golongan tu je. Dia golongan ni, golongan hak yang apa nama tak buat pun ditimpa bala sama je. Allah Ta'ala akan apa nama, dia kata di sini, Allah akan menenggelamkan mereka dalam bumi dengan gempa bumi. Ini kita tengok gempa-gempa bumi yang berlaku bukan satu, bukan dua, malah baru-baru ni pun kita di Kupang pun dah ada gegaran 3 di skala Richter dia, 3 dah tu bergegar dah. Tuan-tuan, wallahualam gegaran tu main kat mana kita tak pastilah. Puncanya bukan tanah gembang atau Allah goncang, tapi sekurang-kurangnya bila goncang tu, nahabak kata kita ni walaupun di luar lingkaran line apa nama gunung berapi pun, tapi gegaran tu berlaku juga kan. Gempa bumi Allah akan tenggelamkan. Tapi dalam hadis ni golongan hak tadilah satu bentuk apa nama balasan yang Allah Ta'ala bagi dekat golongan-golongan ni, satu gempa bumi tuan-tuan. Yang kedua, wa yaj'alu minhum al-qidata wal qanazir. Itu dia. Ni hadis Nabi. Nabi kata apa? Dan Allah akan mengubah mereka tu menjadi kera atau babi. Jadi kera ataupun jadi babi. Tu saya kata tadi, ada yang dah berlaku, ada yang tak berlaku lagi. Tak nampaklah kita tengok manusia yang tengah-tengah naik motor syok jadi kera, tak ada kan. Tapi yang duduk depan dia kera ada.
Dulu orang ceritakan kera. Kalau duk kera tak di depan, monyet beruk tak di depan, jaga. Orang begitu tu beruk mayat. Kalau beruk tak belakang, orang kata tu mayat beruk. Tu kena pandai lah tuan-tuan, nak beza antara gelaran-gelaran tu. Tak ada lah berubah macam tu, kita kata tengah-tengah naik motor berubah jadi kera, berubah jadi babi, tak ada. Tak pernah jumpa lagi. Kalau ada pun kita tak pernah jumpa lagi tuan-tuan. Tapi yang perangai seperti kera dan babi tu bercambah lah. Barangkali merubah mereka menjadi kera atau babi itu boleh jadi sebagai majaz, boleh jadi sebagai simbolik, boleh jadi akan jadi bila wallahu alam, bukan zaman kita dan mungkin zaman-zaman yang akan datang ni. Tengok-tengok Allah Taala ubah, tengah-tengah duk ubah dulu kita dengar sekali, saya duduk di Sarawak dulu, dengar ubah menjadi anjing. Lepas tu bukan jauh pun ni juga. Maksud saya duduk di Sarawak. Saya duduk di Sarawak, cerita hak saya dengar tu, kita di Sarawak tu dia berlaku di daerah Kulim. Kita sebut ada orang Kulim tu besar lah, kita pun daerah Kulim lagi kan. Dia kata berubah menjadi anjing. Perempuan berubah menjadi anjing. Kita pula ada orang Kedah, yang penceramah tu orang Selangor. Dengar lah, kata kita pun survey tanya lebih lanjut macam mana. Dia pun cerita lah kejadian tu berlaku waktu maghrib. Waktu maghrib, kira orang nak kelang kabut nak pergi sembahyang maghrib ni, dia pun ajak Jombang. Tapi laki dia siap-siap pergi masjid. Dia kata Jombang kita pergi pasar malam kan. Pergi pasar malam. Laki dia kata tak mau pergi pasar malam, pergi masjid, nak pergi surau, masjid surau tu lah. Lepas tu waktu yang sama alun azan berkumandang. Laki dia pun turun nak pergi masjid. Dia kata pergi anjing duduk salak. Pergi anjing duduk salak. Tu cerita yang sampai kan. Laki dia pun pergi dalam masjid. Balik-balik katanya balik tengok bini dia dah bunyi salakkan anjing dah. Wallahu alam betul tak betul, tuan-tuan orang Kulim. Wallahu alam, ni cerita tu waktu saya duduk di Sarawak tahun 95-96. Wallahu alam betul ke tidak tuan-tuan. Tapi balik mai tanya tu ni dia kata ada yang ada yang tak apa nak yang lagu tu nakut kan. Kadang-kadang dia tak jadi rupa tu jadi rupa babi, tak jadi rupa tu jadi rupa anjing kan. Jadi perangai kadang-kadang serondoi kan, kadang-kadang dia bunyi macam anjing kan. Kita suka sangat. Macam semalam jadi pekat jadi kuda. Tuan-tuan tengok apa? Serasi jiwa semalam ni pekat jadi kuda belakang semalam tuan-tuan. Ustaz tengok juga. Tengok bagaimana kan. Jadi tuan-tuan, dua benda, arak. Arak ni tuan-tuan, apa yang dimasukkan dengan arak? Definisi arak itu daripada perkataan arak itu dalam bahasa Arab yang diambil daripada perkataan, ada perkataan dia lah yang membawa maksud. Dia kata arak itu adalah penutup. Penutup apa? Bila minum arak tu memang dia akan tutup kita punya pemikiran, dia akan tutup. Tu dari segi bahasa arak. Arak di sudut ilmu perbincangan ya, sesuatu minuman di dalam tu ada zat yang memabukkan. Dalam tu ada zat yang memabukkan, sama ada ia jenis cayak ke tak cayak ke, ataupun dia jenis orang sebut arak tak sebut arak ke. Itu adalah yang dikatakan arak itu sesuatu yang memabukkan. Dan sesuatu yang memabukkan itu maka fiqahnya meletakkan hukumnya adalah haram. Kan hukumnya adalah haram. Betul orang buat lawak, orang buat lawak teka-teki, apa dia halal, haram itu jadi halal balik. Apa dia? Mula-mula halal, lepas tu haram itu jadi halal. Malah kabut kan. Apa dia ada buat rupanya lepas tu ayat tapai orang tapai. Awal tu ulut halal kan. Lepas tu bila dia ada proses nak jadi tapai tu, waktu dia nak masam nak jadi tapai tu haram. Dia punya ayat tu kata ayat tapai tu katanya memabukkan. Tak tahu tuan-tuan tak nak minum saya pun kan. Lepas tu bila jadi tapai okey halal balik. Betul ke tidak wallahu alam. Betul ayat tapai tu boleh mabuk ke tak? Tak nak try pun. Manis kita tak tahu lah, tapi itu dialah kata orang memabukkan. Jadi tuan-tuan,
arak sesuatu yang memabukkan, dan tiap yang memabukkan itu adalah hukumnya adalah haram, tuan-tuan. Hukumnya adalah haram. Dan kita tengok sejarah pengharaman arak ni, tuan-tuan. Nabi di zaman Nabi dulu, arak diharamkan berperingkat-peringkat. Sebab budaya orang jahiliah, Arab jahiliah tu, minum arak ni perkara biasa. Bila mereka minum arak, mereka minum ni waktu maghrib dengan waktu pagi. Budaya mereka minum, adat orang Arab jahiliah ni, waktu nak malam, waktu dekat nak malam dengan waktu nak siang mereka mula minum arak. Lepas tu bila turun bila Islam datang, orang yang paling susah hati antaranya ialah Sayyidina Umar selalu tanya dekat Nabi tentang arak ini. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Bila ditanya kepada kamu ya Muhammad tentang arak dan juga judi ini, kan Allah Taala turun ayat tu. Allah Taala kata apa? Dalam ayat yang pertama turun ayat tentang arak dan judi itu. Arak ni Allah Taala kata fihima ithmun, ada dosa, wa mana ithmun kabir, wa manafi'u linnas, ada manfaatnya kepada manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi Allah Taala sebut dalam ayat yang pertama tu, dia punya dosanya, dia punya keburukannya tu lebih besar daripada manfaatnya. Rupanya orang Arab jahiliah tu, arak tu mereka jadikan sebagai ubat. Nabi kata bukan arak tak akan jadi ubat. Arak bukan ubat, dia kata itu, Nabi kata dalam satu hadis itu ada kaitan dengan syaitan. Jadi tuan-tuan, itu peringkat pertama. Artinya bila turun ayat tu, bercampur lagi sahabat-sahabat Nabi yang minum arak, yang tak boleh nak tinggal arak ni, tak ada jadi budaya. Sehinggalah tuan-tuan, peringkat yang kedua bila diturunkan hukum syarak, hukum sembahyang disyariatkan.